Ni baru ni kita sudah terjemah dah sebahagiannya. Sampai kepada mana? Tak payah terjemah dah lah. Sampai kepada babul qasdi wal mudawamah 'ala al-amal. Sambung terjemahan. Ini bab bersikap sederhana atau bersederhana dan berterusan melakukan amalan. Ataupun berkekalan melakukan amalan. Diriwayatkan dari Masruq, beliau berkata, saya telah bertanya Aisyah, apakah amalan, ini amalan yang manakah yang paling Nabi SAW suka? Aisyah menjawab, ad-daim, yaitu amalan yang berterusan, yang berkekalan. Qultu fa ayya hinin, saya bertanya lagi, waktu manakah Nabi selalu bangun? Yani pada waktu malam. Aisyah menjawab, baginda bangun apabila baginda mendengar as-sarikh, bunyi sarikh, yani kokok ayam. Yani bunyi ayam yang berkokok. Setengah-setengah ulama kata bunyi muazzin, tu kabah. Diriwayatkan dari Aisyah bahawa beliau berkata, amalan yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang mana tuannya berkekalan melakukannya, berterusan melakukannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yunajjiya ahadan, yunajjiya ataupun yunjiya ahadan minkum amaluh, sama sekali amalan seseorang dari kamu tidak akan melepaskannya. Qalu, para sahabat bertanya, engkau pun wahai Rasulullah, yani engkau juga begitukah? Nabi SAW menjawab, ya, tidak saya pun, kecuali kalau Allah mengelubungiku dengan rahmat. Saddidu, carilah yang benar, yang betul. Wa qaribu, dan janganlah kamu terlajak, lebihan dalam melakukan sesuatu perkara itu. yakni hendaklah kamu bersederhana. Wa qaribu itu mana? Bersederhanalah kamu. Asal maknanya jangan kamu melebih-lebihkan dalam beramal. Waghdu waruhu, dan pergilah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Wasyai'un atau wasyai'an, dalam setengah nuskah itu wasyai'an, dan sedikit dari waktu malam. Wal qasda al qasda, bersederhanalah, tablughu, nescaya kamu akan sampai. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu, carilah yang betul, wa qaribu, dan bersederhanalah, wa'lamu, ketahuilah bahwa amalan seseorang dari kamu sama sekali tidak akan memasukkannya ke dalam syurga, dan sesungguhnya amalan yang paling disukai ialah yang disukai Allah, ialah yang paling berterusan, yang paling lama, yang berkekalan. Wa in qalla, walaupun ia sedikit, Diriwayatkan dari Aisyah bahawa beliau berkata, pernah Nabi SAW ditanya, apakah amalan yang paling disukai Allah? Baginda menjawab, adwamuhu, yang paling tetap.
yang paling tetap, yang paling berterusan, berkekalan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Wa qala, dan baginda bersabda, lakukan amalan yang kamu mampu lakukan. Lakukan amalan ma tutiqun, yakni apa yang kamu mampu lakukan. Maksud di sini apa yang kamu mampu lakukan secara berterusan. Diriwayatkan dari Alqamah, katanya, saya telah bertanya Ummul Mukminin Aisyah, kataku, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah amalan Nabi SAW? Adakah baginda mengkhususkan mana-mana hari untuk melakukan amalan-amalan? Aisyah berkata, tidak. Bahkan amalan baginda ialah berterusan. Siapakah di antara kamu yang mampu melakukan seperti yang mampu dilakukan oleh Rasulullah SAW? Seterusnya diriwayatkan dari Aisyah dari Nabi SAW, sabda baginda, saddidu, tadi juga, wa qaribu wa abshiru, dan terimalah berita gembira. Fa innahu, kerana seseorang tidak akan masuk ke dalam surga kerana amalannya. Qalu, mereka berkata, wahai, engkau pun tidak wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, aku pun tidak, kecuali kalau Allah mengelubungiku dengan maghfirah dan rahmat. Lepas tu satu lagi isnad Imam Bukhari buat mari itu, dia nak cerita ada beza-beza dari segi isnad dia lah. Isi dia sama juga, saddidu abshiru, cumanya Mujahid ada berkata sadidan wa qulu qawlan sadida. Sadadan apa maknanya? Sidqa, yang benar, yang betul. Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah ucapan yang benar, yang betul. Itu dia nak ceritanya. Saddidu tu maknanya, mari daripada situlah sadad. Saddidu makna carilah yang betul. Lepas tu buat amal. Buat tu biar sederhana tetapi berkekalan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya, saya telah mendengar, ni perawi di bawah dia ni Hilal bin Ali berkata, saya telah mendengar beliau berkata bahawa Rasulullah SAW pada suatu hari menjadi imam kepada kami dalam satu sembahyang. Kemudian baginda naik di atas mimbar lalu mengisyaratkan dengan tangannya ke arah kiblat masjid. Terus baginda berkata, baru tadi ditunjukkan kepadaku, yaitu semenjak aku bersembahyang menjadi imam kepada kamu, ditunjukkan kepadaku syurga dan neraka tergambar di sebelah depan dinding masjid. Falam arakal yaum, tidak pernah kulihat seperti hari ini, sama ada dalam kebaikan ataupun keburukan. Marratain, dua kali Nabi SAW kata begitu. Falam arakal yaum fil khairi wasyarr. Falam arakal yaum fil khairi wasyarr. Mana dua kali dia kata begitu. Ini bab harap, menaruh harapan kepada Allah ma'al khauf, di samping takut kepadanya. Sufyan berkata, tidak ada di dalam Al-Quran satu ayat yang terlebih berat kepadaku dari ayat lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Lastum ala syai', kamu tidak berada di atas kebenaran selagi kamu tidak menegakkan Taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Seterusnya diriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan rahmat pada hari dia menjadikannya sebagai 100 rahmat. Allah menjadikan rahmat itu jumlahnya kesemuanya 100. Dipegang, Allah menahan
padanya 99 rahmat, dan melepaskan untuk makhluknya semua sekali satu sahaja rahmat. Andai kata orang kafir mengetahui apa yang ada di sisi Allah berupa rahmat itu, nescaya tidaklah dia berputus asa untuk mendapat syurga. Dan sekiranya orang mukmin mengetahui segala apa yang ada di sisi Allah berupa azab, tentulah dia tidak berasa aman terhadap neraka. Babus sabri ala maharimillah, ini bab bersabar dalam menjaga ketentuan-ketentuan Allah. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu disempurnakan ganjaran kepada mereka tanpa perhitungan. Umar berkata, wajadna khaira aishina bis sabr. Kami mendapati kehidupan kami yang terbaik dengan sifat sabar. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya, yakni Atha bin Yazid, bahwa ada beberapa orang Ansar telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah meminta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada siapapun di antara mereka yang meminta dengan baginda, melainkan baginda memberi kepadanya sampai habis apa yang ada pada baginda. Faqala lahum, selepas itu Nabi SAW pun berkata kepada mereka apabila telah menghabiskan segala apa yang ada di tangannya, apa yang ada padanya, ma yakun indi min khairin la addakhiruhu ankum. Apa-apa harta yang ada padaku tidak akan kusimpan dengan tidak memberikan kepada kamu, tidak akan kusimpan dari kamu. Tetapi sesungguhnya sesiapa yang bersifat dengan sifat afaf, yakni memelihara diri, nescaya Allah akan memberikan sifat itu kepadanya. Sesiapa yang berusaha untuk mendapatkan kesabaran, Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Sesiapa yang berusaha untuk mendapat kekayaan, Allah akan memberi kekayaan kepadanya. Kamu tidak akan diberikan sesuatu pemberian yang terlebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata Nabi SAW bersembahyang sampai bengkak ataupun kembung dua kaki baginda, yakni bengkaklah kita kata. Fayuqalu lahu, maka orang berkata kepada baginda, kenapa? Maknanya kata itu kenapa sampai begitu sekali? Adalah yang dikatakan itu, bukankah engkau diampunkan dosa yang dahulu dan dosa yang kemudian untuk engkau? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Bab wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah kepadanya. Wa qala Rabi' bin Khuthaim berkata, Allah cukup kepadanya untuk apa? Min kulli ma dhaqa 'ala nas, yakni untuk menghadapi segala perkara yang menjadi kesempitan, yang menjadi kesukaran kepada manusia. Semua Allah akan jamin belakang. Apa orang kata susah, payah, Allah jamin untuk dia. Diriwayatkan dari Husain bin Abdurrahman, katanya aku pernah duduk dekat Sa'id bin Jubair, maka beliau menyebutkan dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda, akan masuk ke dalam syurga dari umatku 70,000 tanpa hisab, tanpa perhitungan. Mereka ialah orang-orang la yastarqun, yang tidak menggunakan jampi serapah, wala yatatayyarun, tidak bertatayyur, yakni tidak mengambil sempena baik atau sempena buruk dari sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka hanya bertawakal kepada Tuhan. Kita sambung bahawa ini masih lagi kita ni dalam Kitabur Riqaq lagi.
sama juga dengan Kitabuz Zuhud. Hadis hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Qais mengatakan, saya telah mendengar Sa'ad berkata, sesungguhnya aku orang Arab yang mula-mula sekali memanah di jalan Allah. Kami masih lagi nampak, yakni keadaan kami yang lampau, di mana tidak ada makanan kepada kami, tidak ada makanan bagi kami selain daripada daun hubulah dan daun samur ini. Inilah di situ maknanya kehidupannya sukar, susah di zaman permulaan Islam itu. Maka daun-daun kayu saja. Dan kami berak pada masa itu seperti biri-biri ataupun kambing berak. Jadi tahi itu keras, berbiji-biji. Malahu khilq, tidak ada lendernya, tidak ada lender ataupun cair, tidak ada. Seperti kambing. Thumma asbahat Banu Asad tu'azziruni 'ala al-Islam. Tahu-tahu Banu Asad mahu mengajar aku tentang Islam pula. Rugilah dan sia-sialah usahaku kalau begitu. Ini usahaku pada masa yang lampau, rugilah, sia-sialah kalau begitu. Ini apa sebab Sa'ad bin Abi Waqqas kata lagu ni? Ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas ni, Sayyidina Umar lantik dia jadi gubernur di apa nama ni, di Iraq tu, di Kufah tu. Dia memang orang Kufah ni, dia lain sikit kepala dia tu. Zaman Sayyidina Osman lagi teruk lagi, sehingga bertukar semua gubernur tu, tukar semua gubernur. Jadi di zaman Sayyidina Umar lagi sudah ada owner pokok ni. Dia pergi merepot kepada Umar bahawa Sa'ad ini tak pandai semaya, dia kata, dia pergi report lagu tu. Ni kalau dalam Hasyiah kita ni nombor 7, cuba kita tengok. Tu'azziruni, mana mendera aku, asal maknanya. Azzara yu'azziru, ta'zir maknanya mendera. Tapi di sini bukan dengan makna mendera, dengan makna mengajar aku. Sebab dera tu biasanya dera tu dengan maksud nak ajar lah. Di sini sebab tu dia tulis dalam Hasyiah nombor 7 tu, tu'adzibuni ala ahkamiddin. Mereka nak mengajar hukum agama pula kepadaku. Ini sebab kerana mereka pergi cerita kepada Umar bahawa dia ni tak pandai sembahyang. Mana dia kesal lah, kalau setara aku ni tak pandai sembahyang, aku ni Islam di zaman awal lagi, ketika susah ni orang Islam, maka daun-daun kayu pada ketika tu, mana duk belajar dah dengan Nabi SAW. Tidak kata ketika orang ramai, apabila ramai ni susah, kadang-kadang nak belajar, nak boleh berjumpa tu ketika Nabi SAW sibuk banyak perkara. Tidak, ketika sikit lagi peluang dia banyak untuk mengajar. Maknanya begitu. Kalau hak ni pun tak sempurna, tak betul lagi, tak tahulah, rugilah aku. Maknanya tiba-tiba kamu ni, hak baru ni, hak tak ada berjumpa dengan Nabi ni, duduk kata aku ni tak pandai sembahyang. Kamu hak lebih pandai. Adakah patut lagu tu? Itulah mana dia tujuan dia sini nak cerita kita. Tetapi maksud Imam Bukhari buat mari di sini, iaitu nak cerita riqaq. Mana sahabat-sahabat ni dia tidak duka cita, tidak sedih. Kehidupan dia tu berubah daripada susah kepada senang. Tidak kata perjuangan terhenti kerana susah, tidak kata lepas pada dia senang tu dia berhenti berjuang, tidak, serupa je. Jadi kaya atau senang bagi mereka serupa saja, kedua-duanya tidak menghalang untuk mereka memperjuangkan Islam. Hak tu anaknya sini. Jadi makan tu makan daun-daun kayu pun tak kisah, asalkan Islam tu boleh jalan. Begitu semangat dia tu. Seterusnya ada cerita Aisyah pula. Waktu cerita sahabat, keluarga Nabi SAW apa kurang? Lebih kurang tu juga. Mana tidak berasak dapur, 3 malam betul-betul tak ada makanan gandum tu. Betul-betul lah, mana tidak ada. Sampai mati Nabi SAW tak ada makan gandum. Betul-betul 3 malam mana gandum.
Ta'ambur maknanya apa ni, gandum daripada biji gandum lah, sebab dia ada juga daripada biji bali tu, biasanya dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bali. Dipanggil gandum yang murah lah, gandum yang tidak begitu bermutu lah. Tapi dari segi khasiatnya bagus tu, ke mana-mana pun bali tu bagus. Seterusnya apa ni, keluarga Muhammad tidak makan 2 kali, makan pada tiap-tiap hari, melainkan salah satunya mesti ada buah tamar. Mana nak ayat ringkas lah makan, mesti ada buah tamar. Tidak kata seperti kita mana sekarang ni dengan perciknya, dengan begitu begininya, macam-macam ada tu. Tidak, dia ni kalau tukar pun tukar hak lain, tapi buah tamar tu ada lah. Mana tidak kata mewah makan. Itulah orang yang paling utama, paling lebih, keluarga yang paling baik dalam dunia ni, hidupnya macam tu. Ini maksud Imam Bukhari nah dalam bab ni. Jadi kalau kita susah, kalau kita begitu begini, terutamanya kalau ingatkan perjuangan Islam, cuba banding, cuba ingat dengan demon ni, jauh lagi tak siapa lagu ni maka secara tu pun susah dah kita, tak sedah serik dah. Jadi itu tujuannya, supaya orang kemudian dia tengok kita ni duduk di mana, jauh, nak banding, panggil tak dengar dengan Nabi SAW, dengan sahabat-sahabatnya. Jadi kehidupan dia tu macam mana, macam ni. Jadi sepatutnya kita tidak mudah patah semangat, tidak mudah lemah dalam memperjuangkan Islam, apalagi dalam keadaan serba senang, serba mudah, sokongan banyaknya sekeliling, terutamanya di tempat kita, di negeri-negeri Islam ni, senang, tak ada halangan, tak ada apa. Kalau di semua negeri itu mungkin bahaya juga, ancaman juga adanya. Lagilah sepatutnya mana kita kena peluang, dalam keadaan peluang yang ada ni kena buat sungguh-sungguh, kena buat sungguh-sungguh. Inilah peluang untuk kita memajukan Islam. Seterusnya ni tilam dia pula. Tilam dia tu daripada kulit. Kulit ni kalau kita menyehu, kalau kita kan mahal, sebab kita ni kulit import saja. Bagi dia sebut kulit, sebab tu kata beza dia tempat dengan zaman dia tak serupa. Apabila sebut kulit ni mana tak benda murah lah, murah. Gitu pula dia tempat-tempat bergantung pada tempat. Nak ceritanya murah, semua orang tengok, setara ni semua orang pakai hak tu gitu. Dan apa nama ni, isi dia tu, isi tilam dia iaitu apa ni, sabuk tamar itu. Gitu je. Tapi Nabi SAW, walau bagaimanapun Nabi SAW guna tilam juga, guna lembek, bata dia ada. Tidak kata zahid. Di sini Imam Bukhari nak ceritanya dari satu segi, nak cerita tak cara kepada dunia, dari satu segi tak cara kepada dunia, tak cara kepada dunia pun tidaklah sampai macam Tuk Sami. Islam tidak nak lagu tu. Kalau kata zahid pun tidak lagu tu. Tidak sampai kata tidur atas tanah, tak boleh guna lembek, tak boleh guna apa nama ni, bantal. Tidak lagu tu. Hak paling zahid lah ni, kira hak nak ni, kalau paling tinggi, hak molek-moleknya kita ni jangan boleh lebih daripada Nabi SAW. Itu cara dari segi pengajian hadis ni begitu. Kalau kita nak zahid, nak gapo pun, ingat kata Nabi lebih kah daripada hak kita nak buat lebih. Adakah siapa tak makan daging siapa berpuluh-puluh tahun kerana zahid, nak menegakkan kezuhudan tu, siapa tak makan daging, siapa tak tidur atas lembek langsung, tak sepak ketika langsung, adakah siapa gitu? Kita kena ingat Nabi SAW dulu macam mana. Dia ada tikar rumah dia, ada lembek, ada katil. Itu tidak menafikan, bukan bercanggah dengan zuhud. Kita kena ingat, sebab dari segi cara hadis ni dia moleknya. Sebab apa? Kalau kita buat lebih pada tu, bahaya, akan bahaya kepada kita, akan jadi tidak seimbang. Dengan sebab tu sebaik-baiknya, kalau paling tinggi kalau kita nak buat, setakat Nabi SAW buat, setakat tu, jangan lebih. Hak itulah yang terbaik. Hak itulah yang terbaik. Kalau orang terbaik buat juga lebih, misalnya katakanlah dia puasa tu lebih daripada hak Nabi SAW, ataupun cara tadi, kemewahan itu tak ada langsung, dia akan kurang kot lain pula.
Dengan sebab itu hak moleknya kita ikut serupa dengan dia, baru dah kita nak buat awal. Kalau tidak dia akan jadi sengit, sebab itulah kita tengok ramai orang-orang yang dikatakan zahid di zaman kemudian memang zahid lah. Dari segi tak kecek dengan orang, tak jumpa dengan orang, tak buat kerja, tak apa, memang zahid dari segitu. Tapi kalau kita nak ukur dengan kehidupan dia tu dengan sahabat, dengan Nabi SAW, nampak banyak perkara tak serupa. Tak sejuga lagu tu, tak ada kelebihan lagu tu. Siapa tak cara ke dunia, bukan lagu tu zahid Nabi, bukan lagu tu. Zahid Nabi, zahid dia pun merintah pergi perang. Gitu zahid dia. Bukan zahid maknanya kita ni zahid dari segi satu perkara, dari segi lain tak cara langsung, tak leh, tak kena tu. Dengan sebab itu, mana dari segi Islam ni dia tak sah juga. Mana kalau kurang sangat makan, siapa jadi letih, siapa tak ada daya, tak sah juga. Sebab kalau tidak nak pergi perang lagu mana? Kalau tidak nak pergi perang pun banyak perkara nak buat kerja. Ialah kalau kita tidak nak buat kerja, duduk rumah saja, bolehlah lagu tu. Dan sebenarnya cara yang seperti itu tidak teruji seperti cara yang dibawa oleh orang kemudian, tidak teruji. Nak teruji macam mana? Dan dia tidak buat kerja, dia duduk di rumah saja, tak jumpa dengan orang, belum tahu lagi tu sabar sungguh ke tidak dia. Baru teruji kesabaran dia tu kalau dia duduk sama-sama dengan orang ramai. Lepas tu hak patut marah dia tidak marah, dia boleh sabar. Hak patut boleh bertolak ansur, dia betul ansur. Orang lain tak boleh bertolak ansur, dia boleh lagi. Baru teruji. Supaya kehidupan para sahabat macam mana. Itu yang betul. Kalau dia duduk seorang, tak cara kat orang, duduk mengatik saja misalnya, kita kata tak teruji lagu tu. Benda-benda lain tak cara, tak teruji. Seterusnya, ni makan roti. Ni Anas ni dia pernah jamu lah, tukar roti dia tu adalah dekat, duduk buat roti, orang lain duduk makan, dia kata makan. Ini menunjukkan sahabat ni dia faham. Hak Nabi SAW hidup cara zahid itu, cara zuhud dengan sahabat-sahabat dia, itu mengikut masa zaman, ketika susah. Ketika senang kita ada rezeki, jangan sampai kedekut pula kita. Tengok dia jamu, panggai kambing. Padahal dia kata Nabi SAW tak pernah buat, dia tak pernah tengok lagu ni. Tapi apa dia buat? Dia jamu orang sebab keadaan sudah senang. Tak apa, cuma kita jangan lupa tanggungjawab kita, peranan kita. Jangan lupa tu, tak apa. Jangan lupa tu. Kalau selagi tak lupa tu, tak apa. Maknanya dia ni pada masa tu makan roti yang lembut, yang halus. Maknanya gandum, daripada gandum yang halus. Lepas tu kambing ataupun bir itu yang dipanggang dengan cara yang istimewa lah. Hak lagu ni tak ada, kata dia. Bukan makna Nabi SAW tak pernah makan daging panggang, tak. Samit ini maknanya satu bentuk panggang lah. Bukan panggang hak biasa ni. Kalau panggang hak masywi ni, hak tu selalu Nabi makan, selalu makan hak panggang biasa. Hak ni kalau kita ni secara buat tu pelik lah. Dengan bancuhan dia, ramuan dia tu sedap lah. Lepas tu panggang. Lagu tu tak ada. Hak ni yang dia nafikan. Bukan makna Nabi SAW tak pernah makan daging panggang, tak. Tidak. Kalau anggap Nabi SAW tak pernah makan daging panggang, tak kena. Kambing hak panggang, lembu, unta panggang, dia makan belaka. Arnak pun dia makan. Ayam makan. Jadi gitulah cara zuhud dia. Cuma pada masa susah dia boleh sabar dengan keadaan itu, mengutamakan orang lain lagi. Mana sehingga kalau orang pergi minta sedekah, di rumah dia ada buah taman semutih, dia tak ada, isteri dia pun serupa dengan dia, pandai bui kepada orang miskin, utamakan orang lain. Gitu. Pada ketika senang, buat cara senang. Tapi nak kata berhenti buat kerja agama dekat mana-mana pun tidak. Susah, cara susah. Hak susah tu hidup, kerja agama, kerja semacam tu tanggungjawab. Kehidupan susah lah. Tapi agama tetap tegakkan. Kalau senang pun tidak kata lupa dengan kesenangan, tu tidak. Supaya gunakan kesenangan tu pula, kekayaan tu pula untuk menyebarkan Islam. Itu cara dia. Jadi ini dia cerita
Ni tidak berasak dapur. Buah tamar dengan air yang minum, kecuali kalau orang mari daging. Adalah ketika-ketikanya begitu. Kita kena tengok pula Nabi SAW eret unta sampai 100 ekor tu sebelah tu lagu mana tu. Ketika senang ada lah. Ketika susah tu tak ada lah. Orang mari ya kalau nak ada ketika susah. Sebab tu kita kena tengok kitab-kitab ni. Kalau dalam satu bab tu, misalnya bab riqaq, nampak kurang, nampak tak ada, nampak gitu. Kalau kita pergi dalam bab lain tidak gitu pula nampak. Sebab tujuannya dia nak tumpu situ, nak fokus situ, nak suruh kita ingat waktu sekarang ni. Jadi kita kena imbangkanlah. Hak ni maksud pada ketika mana? Ada pada ketika tertentu. Hak senang tu pada ketika yang lain pula. Bukan dia susah sama, tidak. Seterusnya seperti tu juga ni cuma buat mari susu. Adalah sahabat-sahabat maknanya bui unta untuk beberapa hari itu orang panggil manaih, bagi unta untuk beberapa hari. Lepas tu kalau ada susu dia tu ambil lah susu tu, minum lah. Tu ya kalau nak ada minum susu pun adalah ketikanya begitu. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, Nabi SAW berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berilah rezeki kepada keluarga Muhammad berupa makanan yang mencukupi. Sekadar tu je. Mana tak perlu banyak, lebih. Adapun macam setengah-setengah tempat, termasuklah kita juga lebih tu siapa ayat tu, makna sebelah ayat tahu begitu ya. Tu lebih tu. Tak ada sebenarnya nak makan. Habis buat bazir gitu. Nak beri ke orang pun tidak. Getahuk dalam tu siapa begitu. Tu jadi laki lebih lah tu. Laki lebih. Dia minta taksih lagu tu. Bapa cukup sedang molek. Itu makna qut. Sekadar yang mencukupi. Tidak siapa kata jadi jelang lah kat orang. Nak minta sedekah ke apa. Jadi sakit jiwa kau pula anak beranak ni. Pasal tengok orang lebih. Tidak. Cukup. Berasa cukup dengan apa yang ada. Iaitu ada sifat kafaf dan qanaah tu ada. Tu yang dia minta. Seterusnya bersederhana. Sederhana. Ini semua ni Imam Bukhari nak cerita cara zuhud Nabi SAW dan sahabat-sahabat dia. Tidak kata zuhud ni maknanya kuat ibadat siapa tak tidur tengah malam. Tidak lagu tu. Tidak kata Nabi SAW dah meretah cara ke dunia ni siapa tak semayang tengah malam. Tak juga. Itu dia nak suruh seimbang, sederhana. Itulah cara zuhud Nabi SAW, tasawuf Nabi SAW. Cara dia lagu tu. Babul qasdi wal mudawama 'ala al-amal, bersederhana dan berkekalan melakukan amalan. Tu Nabi naknya. Tu dia naknya. Sederhana, jangan lebih-lebih. Siapa tak tidur tengah malam, tapi 2-3 malam lepas pada tu tak cara. Tak hasil. Nak kekal, tak perlu buat banyak, tak perlu buat besar-besar, tak perlu. Allah SWT tidak kira atas hak besar jumlah ke apa tu, tidak kira. Dia kira ikhlas kita. Inilah orang tanya ni, Masruq ni anak murid Aisyah ni tanya, amalan hak Nabi suka sekali lagu mana? Hak mana? Dia kata hak berkekalan. Mudah dia jawab. Hak tetap. Maknanya istiqamah. Dan memang hak ni payah, hak ni pun payah ni. Hak sebenarnya. Ya, jadi masalahnya hak ni lah. Orang yang tidak berjaya, tidak gagal dalam hidup, kadang-kadang dia bukan kurang dari segi kepandaian dia, bijak sana dia, tapi oleh kerana tidak ada sifat ni, istiqamah, tidak kekal, tidak buat sama, jadi tidak berjaya, tidak tidak sampai ke kemuncaknya. Kadang-kadang kita tengok orang tu apa dia tidak berapa cerdik mana, kita katakan dari segi ngaji, tapi apa dia akhirnya jadi tinggi lebih pada hak saing dia, hak lebih dulu, kerana dia berkekalan. Dia ada amal yang daim, yang berterusan. Hak itulah hak Nabi SAW paling suka.
Sebab kalau ada sifat ni boleh lama, tahan lama. Kalau tak ada sifat ni, terseraya ada kelebihan lain, tak lagi. Dia semetar. Apabila semetar, maka tak jadi kerja lah. Sedangkan benda yang kita nak buat ni, nak jadi dalam hidup ni, mana dia kena berterusan. Hak ni lah payah supaya apa-apa. Kalau mengaji pun lagu tu juga. Satu ketika ramah suka lepas tu mula biasa biasa. Tetapi kalau hak nak berjaya tu mana dia tetap so, tidak berubah. Lepas tu kalau dia bangun tengah malam, sebab biasalah orang yang ingat kepada Tuhan ni, dia bangun tengah malam buat ibadat ke apa tu, nak tanyalah Nabi ni lagu mana. Kalau kita tengok pada orang kemudian ni kan, kalau kita baca kita tasawuf kan, ada setengah-setengah orang sufi tu 20 tahun 40 tahun tak tidur tengah malam, duduk sembahyang, tak tidur tengah malam, tengah hari tak tahu lah tu tak tidur tengah hari, bengong kelu kita kata selama 40 tahun tu dia tidur lah. Lepas tengah hari tak duduk tidur tu, lepas tu kerja-kerja apa-apa benda lain tak nak buat. Tak cara lah tu lebihnya boleh sebut malam tu tak tidur. Pada agak dia lah tu. Bagi orang yang mengaji hadis cara Nabi ni tak ada makna tu, jadi buat nak menyohor pula tu. Tapi masalah keikhlasan dia tu terpulang kepada dia lah. Tapi nak kalau lah tak tidur tengah malam, tengah hari hak sepatutnya. Hak Allah SWT kata waja'alna an-nahara ma'asha, kami buat kat tengah hari tu untuk cari penghidupan tu lagu mana? Tu masalahnya. Jadi tidak seimbang. Bolehlah buat waktu lebih tu. Kita tengok Nabi SAW buat lagu mana. Dia kata dia bangun pada ketika ayat kukuk tu. Ayat kukuk ni masa mana? Kira-kira dekat nak subuh. Dia bangun sebelum pada tu. Aku dia kata ataupun 1/3 akhir malam. Dalam kata lain 1/3 akhir malam. Masa tu ayat kukuk. Dan yang kedua ni pun lagu tu juga. Amalan yang paling disukai oleh Rasulullah, iaitu amalan seseorang yang melakukannya dengan berterusan. Banyak hadis-hadis yang seumpama ini lagu ni. Dan kalau buat ni, orang tu pasti berjaya. Kalaupun dia ada kurang sikit pun, dia akan lebih daripada orang lain. Hak ni payah ni, sifat ni. Sebab itulah maknanya kata-kata hikmah lah ulama kemudian dia kata al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah maknanya sifat tetap melakukan sesuatu perkara tu. Tu sifat tu lebih baik daripada 1000 keramat. Tak usah duduk tunggu keramat lah, duduk cari keramat. Kalau kita sudah ada sifat istiqamah tu, sudah lebih daripada 1000 keramat. Seterusnya habislah situ. Nabi SAW kata, ni takut-takut kita berasa apa yang bergomor sangat duk amalan tu apa? Kita nak masuk syurga dengan amalan tu kah? Sebab amalan tu kah kita masuk syurga? Satu nak cerita. Kalau lah kerana amalan tu menasabah lah kita nak tekan, nak bergomor apa? Ni tidak kerana Nabi SAW kata sama sekali amalan seseorang dari kamu tidak akan melepaskannya. Bukan amalan tu yang melepaskan kita daripada neraka, yang masukkan kita ke dalam syurga, tidak. Tetapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu. Sebab tu. Gitu. Setengah ulama kata, lepas tu macam mana dengan ayat-ayat bima kuntum ta'malun? Masuklah ke dalam syurga bima kuntum ta'malun, dengan sebab amalan hak kamu buat. Jadi amalan itu menjadi sebab untuk masuk syurga ke apa tu? Apa makna? Untuk masuk syurga, ya, sebab amalan. Tetapi darjat di dalam syurga tu bukan kerana amalan. Ada yang mengatakan begitu. Dalam hasyiah di luar ni pun ada sebut juga perkara tu. Mana hak sebenarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ingat situ.
Kena ingat situ. Lepas tu kita duduk terdekat atas maya saja misalnya, hak tu saja. Apakah kita menganggap amalan ni hak tu saja? Itu tak kena dah tu. Salah tu dari segi konsep. Padahal amalan ni hak Nabi SAW tunjuk sebagai amalan, walaupun menikah pun amalan dah tu. Amalan dah tu. Kalau mengikut sunnah boleh pahala. Boleh pahala. Buat apa saja pun boleh pahala. Kalau mengikut cara Nabi SAW, itu amalan dah lah tu. Ibadat dah lah tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadat kepadaku, mengabdikan diri kepadaku, beribadat kepadaku. Hak Nabi SAW ajar kepada kita, kalau dengan arti ibadat khusus tu banyak mana sangat, sikit sangat. Hak lain-lain tu tak ada ibadat. Hak lain-lain semaya 5 waktu, puasa, bulan puasa, beberapa je hak ibadat khusus. Adakah sepanjang setiap waktu kita ni kita duduk ibadat? Tidak. Jadi kok mana-mana pun kita tidak boleh masuk dalam arti ayat tadi. Kalau nak kira dah, kalau kita pergi ke tandas misalnya, dah sudah tidak ibadat dah, sudah tidak gapa-gapa dah, tak termasuk dah. Sedangkan Allah SWT buat kita ni untuk mengabdikan diri. Mengabdikan itu lagu mana? Semaya kah? Tidak. Mengabdikan diri iaitu mengikut cara Nabi SAW hidup tu lah. Itulah makna mengabdikan diri. Itulah makna ibadat. Walaupun masuk ke cambar, tidak lari daripada hak tu, tidak lari daripada liya'budun tadi. Tetap Allah SWT kira kita mengabdikan diri dah kepada dia, beribadat dah kepada dia. Cuma orang tidak panggil ibadat khusus, orang panggil ibadat umum. Ibadat umum termasuk dalam makna ibadat juga tu. Ibadat khusus seperti sembahyang, puasa ke apa tu, iyalah hak tu. Tapi adakah sepanjang hari kita buat ibadat khusus tu? Tidak. Nabi SAW sendiri pun tidak buat lagu tu. Bahkan dia pergi perang, dia pergi sana sini, buat kerja banyak. Adakah itu tidak dikira ibadat? Kalau kita kira tidak ibadat, maknanya ada ketikanya masa Nabi SAW itu di luar daripada maksud asal kejadian Tuhan. Adakah kita nak anggap begitu? Tak kena kalau anggap begitu. Baiklah. Sahabat kata, engkau pun tidak. Nabi kata, aku pun tidak, kecuali kalau Allah mengelubungiku dengan rahmat. Oleh sebab itu saddidu. Ini yang pentingnya, cari yang betul, pastikan yang kita terima tu hak betul, jangan hak tak betul. Ambil hak tak betul, akidah tak betul, amalan tak betul, tak jadi. Pastikan betul hak kita pilih, hak kita nak buat tu betul. Fatu wa qaribu, jangan berdoa, jangan lebih, walaupun betul dah semaya betul. Adakah nak semaya sama? Tidak. Sekurang-kurang kalau kita nak semaya gomo setengah mana, tak boleh ada waktu-waktu tak boleh semaya, waktu haram semaya tak boleh. Kalau nak sangat pun tak boleh juga, terhad juga, terhenti juga. Sebab tu dia kata waqaribu. Waqaribu di sini makna bersederhanalah, jangan berlebih-lebih, jangan lebih-lebih. Sebab apa Nabi SAW kata lagu ni? Sebab biasanya manusia ni kalau dia gomo, dia akan berhenti, tak lama dia akan berhenti. Tetapi kalau bersederhana, dia akan berpanjangan. Buat sama, buat sama. Nombor satu sekali, biar betul dulu. Biar betul dulu. Lama kan? Mana hak kita boleh, hak kita duduk gomo buat siapa tak tidur tu, tak betul. Tak ada mana juga. Nabi SAW kata ni, pergi pagi, pergi petang, dan sedikit waktu daripada malam. Yang ni ambillah sedikit waktu pagi, sedikit waktu petang, sedikit waktu malam. Setengah ulama mengatakan ini isyarat kepada sembahyang 5 waktu. Jaga hak tu molek, tak apa dah. Al-qasda, mana carilah, bersederhanalah, tablu, kamu akan sampai. Yang ni sampai juga kepada matlamat. Kalau gaduh pun tak sampai. Kalau gaduh. Tapi kalau kita pergi dengan steady, kita pergi buat semacam tu, selamat sampai. Tapi kalau gaduh, kalau kita bawa kereta lah juga,
Kalau gaduh tu boleh jadi terdedah kita kepada banyak bahaya. Dalam keadaan gopoh-gopoh tu, gaduh-gaduh tu. Tapi kalau kita ni pergi tahu dah dengan rancang molek, pergi dengan tenang, lain keadaannya. Tablughu, kamu akan sampai. Walaupun tidak cepat pun, tidak jalan pitah pun. Orang kata tidak jalan pitah ni banyak bahaya. Biasanya orang-orang yang terpengaruh dengan tarekat, dengan tasawuf tu, kerana dia nak ambil jalan pitah lah kira-kiranya. Bukan selama kening dia tak caw ke agama ni, setengah-setengah je lah, tak caw kepada agama. Jadi bila paling mari tu, habis lah, tak zin lah. Ramah hak lagu tu, tak ada dah hak sederhana tu. Dia duduk kira kalau tak buat lagu tu jadi tak sapa. Tidak. Kalau katakanlah kita lewat dah pun, insaf itu pun, ikut sunnah akan sampai. Sederhana. Allah SWT kira kita taubat tu, kira taubat tu, taubat dia terima ni, terima dengan baik. Tidak mesti orang muda, orang tua pun. Dan kalau dia taubat insaf sungguh, tu dia terima. Lepas tu kat buat sederhana, tak usah duduk lebih-lebih. Banyak kerja yang kita perlu buat, bukan hak tu sekara saja. Sebab itulah dia kata, padan tu setara tu, tidak kata perlu ambil semua masa untuk buat ibadat ni. Dia sudah isyarat dah, ambil sedikit waktu pagi, sedikit waktu petang, sedikit waktu malam. Ambil waktu, kamu akan dapat, akan sampai. Seterusnya selagi ni pun lagu tu juga. Cuma ada tambahan. Hak paling Allah SWT suka, tadi Nabi SAW suka, amalan hak paling Allah SWT suka, iaitu hak paling berkekalan, paling lama, yang berterusan, walaupun sikit. Tidak nanti banyak. Sikit pun kalau duduk buat semua boleh banyak juga, dalam keadaan tidak penat, tidak terasa, tidak terbeban kita. Seterusnya hak ni pun seperti tu juga, cuma ada tambahan lagi, iklafu minal a'mal ma tutiqun, lakukan amalan-amalan apa yang kamu terdaya, apa yang kamu mampu lakukan. Setengah orang dia terjemah, lakukan amalan setakat mana paling kamu dapat buat. Tidak mana lagu tu. Lakukanlah amalan apa yang kamu terdaya lakukan. Apa yang kamu terdaya lakukan. Hak maksud dia nak di sini, hak mampu kita lakukan semua, iaitu hak sederhana, hak kita buat sikit, hak tu kita boleh berkekalan. Sebab kalau kita buat sekaligus banyak, kita tidak akan mampu. Soalannya kita buat sesuatu amalan yang kita tidak akan mampu menjaganya. Hak tu Nabi SAW tak say. Amalan yang mampu kita menjaganya, iaitu amalan yang sikit tapi kita buat secara berterusan. Hak tu ada jaminan yang kamu mampu buat tu. Hak tadi tidak mampu. Kenyataannya banyak dah, kita boleh tengok sendiri. Hak orang tebal buat lebih-lebih sangat tu, ngatuk pun tebal semacam, pada lama lagu tu. Tak ada lama. Orang ngaji pun lagu tu juga. Hak pasal tekan nak puasa tu, masa nak puasa pada tu tahu buk tak cara apa gapo dah. Tapi kalau orang berterusan dak, semua kitab ni jadi hidup dia, buku tu jadi hidup dia, sebahagian daripada hidup dia. Kalau orang mengaji kerana nak puasa, sekat tu nak cara puasa ya, tak ada kepentingan ilmu. Kalau orang nak ilmu sungguh, dia bukan pada bahasa puasa tu saja ilmu, sama-sama kena baca sama. Iya, gitu. Benda-benda lain pun lagu tu. Lepas tu orang tanya Aisyah ni, bagaimana amalan Nabi SAW? Adakah dia mengkhususkan sesuatu hari untuk buat? Tak ada. Dia kata tak ada, biasa je. Kalau kita tengok dia biasa je, tak ada nampak pelik pada hari ni jadi lebih-lebih. Tidak. Tapi mungkin orang kata, dalam Hasyiah ni pun dia ada sebut, mungkin orang kata tu nampak kan dalam hadis ada sebut tu Nabi SAW puasa, tak ada puasa setara dia puasa pada bulan Syaban. Maknanya paling banyak dia puasa pada bulan Syaban. Maknanya seseorang dia mengkhususkan bulan Syaban sebelum Ramadan tu. Selain daripada Ramadan, paling banyak dia puasa iaitu bulan Syaban. Dalam Hasyiah ni pun dia sudah jawab dah. Kalau orang kata hadis tu lagu mana, dia kata tu tukih lain. Hak tu tukih lain sebab Nabi SAW sering kali pergi jalan ke mana-mana, pergi perang, pergi gapo. Hak biasa dia puasa, dia jadi tak puasa.
Sebab apa? Untuk dapat kekuatan, untuk gapo tu. Banyak keperluan. Jadi dia apa nama ni? Sambung. Dia letak sekali di hujung supaya isteri dia pun boleh, kita sudah sebut dah tu, isteri dia pun biasanya puasa pada masa tu. Dia pun puasa sekali dengan bini dia. Bini dia pun tidak terasa sangatlah sebab dia pun puasa. Kalau dia tidak puasa, kebetulan Nabi SAW pergi rumah bini dia puasa sebab nak puasa gati. Maka bini dia akan berasa tak sedap hati. Sebab apa? Tidak boleh melayan Nabi dengan sepenuhnya. Sebab itu Nabi SAW puasa pada bulan Syaban, nak jaga hati bini dia, kata dia sampai nak qada puasa-puasa dia hak lepas. Selalu situ. Dengan maksud tu bukan kerana kelebihan bulan tu ada, tak ada. Support mana bulan mana-mana pun support. Orang kita ni dia bergomong puasa bulan Rajab 3 bulan betul-betulnya puasa, padahal tak ada hadis, ada satu pun hadis yang sahih tak ada tentang kelebihan bulan Rajab tu secara khusus nak sembahyang, nak puasa. Bulan Syaban tu secara khusus nak puasa, ada kelebihan dia sendiri? Tak ada. Serupa je bulan mana-mana. Inilah dia kata, adakah dia khusus mana-mana hari? Tak ada. Supaya juga orang kita khususkan buat apa ni, malam Jumaat baca Yasin ke apa tu tak? Itu benar tak ada. Baca bila-bila pun Yasin ni. Tidak Yasin. Sebab orang kita orang kita dijauh sangat dengan Quran tu kan. Yasin pun punya dah sekali seminggu. Padahal sepatutnya baca Quran sokmo. Baca Quran. Tidak nanti malam Jumaat ada apa-apa, ada kelebihan kau malam Jumaat baca gitu? Tak ada kelebihan baca Yasin pada malam Jumaat. Mana ada hadis? Kita nak buat tetap ni sebagai ada kelebihan, dia kena ada dalil. Tak boleh buat suka-suka begitu. Tapi oleh kerana masyarakat kita ni kadang-kadang cara dia, budaya dia tu ikut orang buat kata, terutama orang yang dikatakan pandai buat, dia pun buatlah lagu tu. Padahal kalau ditanya orang yang buat tu sendiri tu pun hak dia tu pun tak boleh nak ayak juga. Sebab apa? Cuma begitu, hidup penuh dalam waham. Agama ni hanya dipegang, diturut secara prasangka sahaja, bukan dengan yakin. Mana boleh macam tu? Kita mesti kena yakin, kena tahu hak ni lagu ni, hak ni lagu ni. Tak seduk buat lah hak tak pasti, hak tak jelas, tak ada kelebihan. Baca Yasin ada kelebihan semua, supaya bila-bila pun, malam ke apa, tengah hari, pagi, petang, boleh berlaku. Jangan baca dalam jambat sudah. Mana-mana pun ada kelebihan. Bukan Yasin saja, ayat-ayat yang lain pun ada kelebihan. Tapi Yasin tu sendiri lebih ada kelebihan dia, itu memang ada hak tu. Tapi berkait dengan malam Jumaat tu, kelebihan Yasin tu sendiri ada hak tu, memang hadis sahih ada hak tu. Hak tu tidak nafi, kita tidak nafi hak tu. Cuma tetapkan pada malam ni tu. Apa lagu tu? Mari mana hak tu? Tapi boleh jadilah orang tua kita dia kata malam tu malam cuti, nak ajar budak-budak orang ramai ni dekat dengan Quran, mengaji. Jadi kita buatlah gitu. Kalau sekadar tu tak apa, boleh kira. Kalau sekadar tu betul lah pada masa tu nak suruh meriah ramai-ramai dalam satu majlis, kita kata boleh kira lah. Tetapi lama kelamaan apabila dibuat secara berterusan, orang akan beranggapan lagu lain macam ada kelebihan. Macam Nabi SAW tunjuk lagu tu supaya malam pagi Jumaat tu baca surah Sajdah tu ada kelebihan. Supaya lagu tu orang akan anggap lagu tu hak tu memang ada, hak tu memang ada. Hak pagi Jumaat subuh tu baca surah Sajdah tu memang ada hak tu. Tapi hak ni baca Yasin tu tak ada hak tu. Lama-lama jadi orang celaru. Hak betul pun yalah ada juga, hak tak betul pun ada juga. Begitu. Campur bau. Nabi SAW kata lagi dalam hadis seterusnya, carilah yang betul dan bersederhanalah kamu, terimalah berita gembira. Kalau kamu buat lagu ni, pilih hak betul, lepas tu buat biar sederhana, kamu patut dah dapat berita gembira. Kamu kena senang, jangan duduk ragu lagi, jangan berasa tak sedap lagi. Kamu kena berasa puas hati dengan begitu, kena bergembira.
kerana amalan seseorang itu tidak memasukkannya ke dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala dengan inayah rahmatnya memasukkan seseorang itu dalam syurga. Sebab itulah ulama-ulama mana dia dalam kitab-kitab dia, misalnya dalam satu nazam dia ada sebut fama athabana fabi mahdil fadli wa ma azabana fabi mahdil adli. Dia kata begitu. Yani kalau Allah SWT bagi ganjaran kepada kita, itu semata-mata limpah kurniaan dia. Itu dari segi akidah ahli sunnah tu. Akidah ahli sunnah. Kalau Tuhan seksa seseorang manusia tu, itu semata-mata kerana keadilan dia. Adil Tuhan. Bahkan ada Allah orang tu buat salah, Tuhan lepaskan dia, tidak seksa. Ada hak lagu tu. Hak lagu tu ada. Tetapi kalau dia seksa pun memang adil dia. Kalau dia seksa, dia tidak lepas orang tu. Memang adil. Dia tidak buat sesuatu yang hak tidak sepatutnya orang tu terima, dia hukum juga. Tak ada lagu tu. Tak ada. Tetapi kalau kita buat hak kebajikan sikit je, patutnya kita dapat sebanyak ni. Tapi kalau Tuhan ganda, itu ada dengan limpah kurnia dia, dengan limpah kurnia dia. Kita kena ingat situ. Kita jangan ingat sikit kita buat, Tuhan tak boleh ganda apa yang kita kata sikit tu. Yang pentingnya kita ikut Nabi. Apabila kita ikut Nabi, Allah SWT boleh ganda-gandakan. Itulah yang dia katakan amalan-amalan tu jadi berganda-ganda sampai 700 kali ganda ke apa tu. Hak lagu ni. Tapi katakanlah kalau kira jumlah lah, jumlahnya sebanyak ni, tapi sekat tu sejumlah tu tidak lebih, tak ada lebih juga. Tapi kalau orang ni buat sikit tapi dia sentiasa berkembang, dia berkembang, dia akan jadi lebih juga. Lepas tu zaman ni kita hidup dalam arti kata yang sebenarnya, hidup bukan hidup dunia saja. Kau berkembang tu siapa ke bila, siapa ke kiamat. Kalau kita tahu piti, kita kata kalau siapa ke kiamat lah, tahu piti seria, orang tu tahu 1 juta, berkali takut lebih dengan hak keuntungan, dengan gapo ni hak seria tadi. Kalau siapa ke kiamat. Tapi kalau orang sana ni dia buat kebajikan apa, hanya setakat tu 1 juta tu, tak ada lebih, tak ada kurang. Hak ni buat sikit je, tapi dia berkembang sama, melipat kali ganda sama. Dengan berlalunya zaman, walaupun dia mati dah pun, duduk berkembang semacam hak dia. Nak boleh dia terima dalam syurga. Banyak tu. Allah SWT boleh buat belaka benda tu. Apa yang kita duduk susah? Apa yang kita duduk susah? Setengah-setengah orang tu macam dia berambak, macam dia bimbang. Seolah-olahnya Allah SWT tak boleh mengganda-gandakan pahala amalan dia tu, walaupun dia buat sikit. Begitu. Seterusnya Nabi SAW pernah semaya pada suatu hari, dia naik atas mimbar, isyarat ke arah kiblat masjid. Dia sebut, ditunjukkan kepadaku syurga neraka. Ditunjuk kepada dia syurga neraka. Apa kena mengena ni hadis ni mari sini dalam bab ni dalam bab sederhana dan buat secara berkekalan. Apa maksudnya? Sekali-sekali kita tengok macam dia mari hak ni nak cerita dah nampak tu, mana kamu kena buatlah amalan biar banyak. Tak ada. Dia nak cerita di sini Nabi SAW walaupun tu ditunjukkan syurga neraka. Syurga tu kak nak benar lah pada syurga, neraka tu kak takut benar lah kira-kira. Jadi Nabi SAW suruh apa lepas pada tu? Jawabnya tidak ada apa, seperti biasa. Kena jaga hak tu molek, hak dia sudah ajar dah. Akan selamat, akan boleh lah syurga tu, akan terhindar lah daripada neraka tu. Walaupun bagaimana teruk ditunjukkan pun kepada Nabi SAW, orang yang ikut cara dia tidak akan masuk. Gitu. Maknanya di sini nak cerita amalan tu tak serupa. Nabi SAW selepas pada tengok ni ada keberubah amalan dia, siapa tahu akhirnya benda duk ibadat, tidak juga. Dia nak tunjuk, nak cerita sini orang yang sudah mantap dia serupa je. Walaupun tunjuk kepada dia syurga pun, setakat tu dia boleh buat. Kalau dia nak buat hak lain-lain lagi, tuntutan agama juga hak lain-lain lagi, setakat tu dia boleh buat.
Sekatu, lepas tu serah pada Allah SWT lah untuk melipat gandakan pahala dia. Serah. Kalau tunjuk neraka apa? Tidaklah kata siapa dia berhenti kerja, siapa tak jadi kerja apa. Kira nak sembahyang, nak ibadat saja. Tidak. Supa je bagi dia. Tunjuk neraka, kau tunjuk surga, supa. Dia akan buat setakat mana hak dia buat. Hak dia buat tu setakat tu paling dia boleh buat dah. Hak tu lah paling baik. Sepatutnya begitu. Sepatutnya. Babur raja ma'al khawuf. Ini bab menaruh harapan di samping takut kepada Tuhan. Sekatulah Allah.